Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 634. Dah boleh ikut saya? Boleh bang. Assalamualaikum Betul sikit ni. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kita pada pagi ni. Alhamdulillah. Apa ni, muka surat baru kita. Kita buka surat baru kita, muka surat muka surat 50. Bukan, itu semalam ya. Jadi kita mulakan majlis kita dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey. Jadi kita masuk surah baru kan, Suratul Imran. Kita suruh Sal baca dulu, Sal baca sampai ayat 6. Muka surat berapa? Pau 50. Muka surat 50. Okey. Pau, saya baca maksudnya. Baca dulu. Oh, you baca maksud ya. Satu muka surat ni. Alright. So kalau macam tu kita suruh Nasir baca dia. Saya nak mulakan dulu satu muka surat dan Boleh. Sal baca maksud satu muka surat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. Kitabi wa ukhur. Kitabi wa ukhur. Macam mana tadi? Kitabi. Tapi tadi Cik Nasir baca kitabah. Ya. Boleh ya. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 1. Alif Lam Mim. 2. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mentaklim makhluknya. Allah mengatur langit dan bumi dan segala di dalamnya. 3. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang terkandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 4. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan adalah Al-Quran. Ialah kitab yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi berhak memberikan azab. 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. 6. Dialah yang membentukmu dalam rahim mengikut yang Dia kehendak. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 7. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang terang dan tegas, maksudnya dapat dipahami dengan mudah. Itu pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandungi beberapa pengertian bukan difahami atau hanya Allah yang mengetahui. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya cenderung ke arah kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya daripada sisi Tuhan kami.
tidak ada yang dapat mengambil pengajaran kecuali orang yang berakal. 8. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memesuhkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Sadaqallahul azim. Dekat diri dengan sahabat semua. Assalamualaikum. Bye. Hati dulu boleh? Ya, Hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru la tughniya anhum amwaluhum lan tughniya anhum amwaluhum wala أولادكم من الله شيئا وأولئك هم وقود كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Panjang. Bi'sal mihad. Macam mana Kak Haji? Baca mi tu 2 harakat. Patutnya Oh sorry. Saya tu Haji. Okey, ulang Wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Terjemahan 10. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tiada guna sedikit pun harta, benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. 11. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Sesungguhnya hukuman Allah sangat berat. 12. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan dimasukkan ke dalam neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. 13. Sesungguhnya telah ada tanda yang bagi kamu terhadap dua golongan yang berhadap-hadapan. Pertemuan dua golongan itu di antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin terjadi dalam perang Badar. Badar adalah nama satu tempat yang terletak di selatan Madinah. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahawa mereka golongan Muslim, dua kali ganda daripada mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, iaitu mata hati. 14. Dijadikan indah kepada manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbul dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternakan, haiwan-haiwan yang termasuk jenis unta, anak lembu, kambing dan biri-biri, dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. 15. Katakanlah, mahukah aku kabarkan kepadamu
apa yang lebih baik daripada yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan. Mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sadaqallah ma'azim. Terima kasih. Okay. Oh, nak baca dulu. Nasir baca, bos baca Haji, bos baca, Nasir baca boleh? Okeylah, saya baca dulu ya. Ha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. As-sabirina As-sabiri. As-so. bukan alif lam ke? As-so bukan inso. Bukan. Ada alif lam tu, Ada ada alif alif lam tu. Oh ya ke? Ada alif lam tu hati. Oh ya. Kalau sama baru risau. Oh ya. Oh sorry Tuan Haji. Alif lam koma ya. Dan samsiah. Ni alif lam samsiah ni. Kan? Ada alif lam. Okey. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw fa in aslamu faqad ihtada
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ayat yang ke-16, maksud dia iaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Juga kepada ayat 17, juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyedekahkan hartanya dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Ayat 18. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana. 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih faham orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu kerana kedengkian antara mereka. Barang siapa yang engkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 20. Kemudian, jika mereka membantah engkau, iaitu Muhammad SAW, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf. Buta huruf ialah orang yang tidak tahu membaca dan menulis. Menurut sebahagian mufassir, yang dimaksud dengan ummi ialah orang musyrik Arab yang tidak tahu membaca menulis. Menurut sebahagian yang lain ialah orang-orang yang diberi kitab. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, bererti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajipanmu hanyalah untuk menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat 21. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, iaitu sebarang alasan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berlaku adil, sampaikanlah kepada mereka khabar gembira, iaitu azab yang pedih. Ayat 22. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan beroleh penolong. Sadaqallahul azim. Okey, saya baca saya. Cik Nasir kan dah baca tadi? Cerah. Maaf. Aduh. Boleh je nak baca. Pause dulu lah. Alhamdulillah, sekejap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah
Saya betulkan. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذاك terus habis يفعل ذا kalau ada sabdu baru tekan tu kan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ tuqata. Betul ke? Confused. Tuqah ke tuqata ni? Rasanya tuqata kan? Okey. Dah Tuqata haji? kan? Ya. Ya. Satu kota sebab dia dah jadi tukar kepada mat aiwat. Mat iwat. Mat aiwat. Okey. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Okay. Ayat 23. Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian kitab, yakni Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling seraya menolak, yakni kebenaran. 24. Hal itu adalah kerana mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ayat 25. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, iaitu dirugikan. Ayat 26. Katakanlah, yakni Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, engkau diberikan kekuasaan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa pun yang engkau hendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Sebagai mufassir memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur dan telur dari ayam. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. 28. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, nescaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah kecuali kerana siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Sadaqallahul azim. Bukan sampai 29 ke? 29 Betul. Saya punya sampai 20. Betul, saya ambilkan 29. Apa salah itu dah. Quran ni. Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okay. Terima kasih. Okay, Pak. Okay. Nak baca terus ataupun nak Tajwid dan tadabbur. tadabbur Tajuk lah, tadabbur ya. Ya, Pak. Ayat yang Pak baca tadi, Okey. daripada bawah 2, 4, 6. Aha. Masa Pak wakaf tadi kan, Aha. Pak baca watuh rijul mayita minal hayy. Dia bila kita wakaf tak ada sabdu tu, dia kena sebut juga kan, hayyi, hayyi. Kan? Hayyi, bila ada sabdu kan. Sabtu kan. Minal Ada. hayy. Dia ada 2 ya tu, hayyi. Jadi bunyi macam minal hayy, gitu saja. Hai. Hayy, hayy. Hayyi. Mayyita minal hayy. Dia kena tekan sikit kan. Dia macam ni tak? Minal hayy. Bukan. Dia kena minal hayy. Ya. Dia kena bacakan ya tu. Dia ada 2 ya tu. Itulah minal hayy. Tadi saya dengar macam minal hayy, gitu je. Okey. Minal hayy. Alright. Itu confirm ayat baris 3 tu tuqata kan? Dia jadi dia tanwin, kita panggil tanwin ni kan. Tanwin yang 2 pada atas tu, bila kita wakaf dia akan jadi mat aiwat dah, diganti dengan ta alif. Tak alif Ta dengan alif. Satu tanwin tu yang baris atas tu diganti dengan alif. Dia hanya berlaku pada tanwin fathah saja.
Kalau dekat Indonesia ni, kalau kita wakaf memang tukar saja. Ya. Confuse betul. Oh, pembaca yang Indonesia punya. Tak. Saya sekarang baru saya refer lah ni. Tapi tukar confuse tak. Hisab tukar. Saya cuba buka. Cuba tengok ya bos, ya bos. Kalau Indonesia pun dia kota juga. Kota Kota. Ada 2 tanwin juga. 2 tanwin kat atas sama. Kalau 53, kalau yang ramai ni 53 kota. Dia memang tanwin Tanwin ya. Dia tengok mat aiwat lah. Dia tengok mat aiwat. Mat iwak. Tengok jap. Tengok mat aiwat. Dia tengok dalam mat aiwat. Mat aiwat 116. Syekh Mahir baca tukot. Tukar lah. Wakaf kan? Tukar sekali. Ya. الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن لا يولج الليل في النهار لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. Okey, betul. Pau. Mat aiwat terjadi apabila wakaf pada huruf bertanwin mansyub kecuali ta marbutah. Kecuali ta marbutah aja. Dia kalau ada tanwin yang atas tu pada ayat pada huruf lain ya, tapi kalau berlaku pada tar marbutah dia tak jadi mat aiwat. Okey, jadi kita kena baca tukar macam tu kan? Tukar. Tukar sebab dia tanwin ni betul bila kita wakaf, tapi bila ada dia hanya berlaku pada huruf semua huruf. Mat aiwat terjadi apabila wakaf pada huruf bertanwin mansyub. Itulah bertanwin mansyub kan. Kecuali pada tak marbutah. Ini tak marbutah kan? Tak marbutah, yang marbutah yang simple tu maknanya dia kita baca mat aiwat pada biasanya, tapi bila berlaku pada ta marbutah ni dia tak jadi mat aiwat. Tuan Haji yang mana? Yang tukar ta tadi ke? Ya. Betul dia, kalau tanwin yang 2 baris tu kita wakaf pada ayat-ayat lain selain pada ta marbutah ni dia akan jadi mat aiwat. Tapi pengecualiannya kalau berlaku pada mat aiwat ni dia tak boleh jadi dia tak boleh jadi mat aiwat. Mat aiwat maknanya mat gantian. Okey. Saya buka buku kitab yang belajar ni nak Hafiz. Mat badal, mat iwat. Mat aiwat. Mat badal tu maknanya mat sambung ke bos? Mat badal, mat sambung ke? Ni mat gantian dipanggil mat aiwat. Mat ganti. Tuan Haji semua hati-hati terpaksa undur dulu sebab kadang-kadang line ni bila kat luar dia mati sendiri. Boleh. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat badal jalan sikit. Mat badal terjadi apabila hamzah yang mendahului huruf mat dengan syarat tiada hamzah atau sukun selepasnya. Mat badal kerana tersebut dipanggil apa? Tukaran. Badal tu daripada hamzah. Tukar daripada hamzah. Apabila hamzah
dia dahulu daripada huruf mat. Man. Uzina, dia nak bagi contoh mak badal macam mana. Al-Quran, tak boleh nak bagi contoh kat sini mana. Dia hamzah, dia dahului, dia depan pada huruf mat. Gitulah. Mak badal. Mak badal maknanya tukaran daripada hamzah. Alright. Okay. So bacaan yang paling tepat tadi apa dia Haji? Tukoh. Dia bukan tukoh ta. Kalau ada tanwin yang belakang sekali kita wakaf. Kalau ada huruf selain pada ta marbutah ni, barulah kita baca tukoh ta. Alhamdulillah. Itulah. Kita pergi pada tadabbur pula. Saya tekan yang tafsir web.com tu ayat 14. Ayat 14 dia, lepas tu saya tertarik dia punya tafsir dia kan, dijadikan indah pada pandangan manusia ketika pada apa yang diingini, iaitu wanita, anak, harta yang banyak, emas, perak, binatang tu. Lepas tu saya pergi satu tafsir tu, dia yang lagi jelas lah. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah. Lepas tu saya tertarik yang dia sebut tu, harta yang banyak tu kata jamak dari al-qantar, yakni ukuran 100 ratel, sekitar 381 kilo. 3.81 kilo ke 381 kilo menurut mazhab Syafi'i. Maknanya harta yang banyak tu dia dinasti dia 3.81 kilo ataupun 381 kilo. Itu yang dia sebut terus jelas-jelas itu kan. Oh, emas juga. Emas tu ni ayat 14 bawah. Cuba buka tafsir web.com. Lepas tu pergi pada ayat 14 surah Al-Imran ni. Lepas tu ada satu tafsir Syekh Dr. Muhammad Sulaiman ni. Kalau dia kata dia terang satu-satu. Dia mulai dengan wanita, anak-anak, harta yang banyak. Anak-anak tu dia kata dia tak sebut anak perempuan, dia sebut anak lelaki je. Kerana dia kata tak semua suka anak perempuan. Macam tu. Lepas tu kata jamak dari itu, harta tu ukuran 100 ratel. Ratel sekitar 381 kilo. Ya, faham. Saya dah buka tafsirweb.com. Okey. Yang ke-14 ayat tu. ke-14 tekan nombor 14. Tekan nombor 14. Okey. Oh, tekan nombor 14 tu. Lepas tu dia apa? Pergi ke bawah lagi, kan ada banyak tafsir kan bos? Okey, you pergi ke tafsir 1 tafsir, 2 tafsir, 3 tafsir. Tafsir keempat. Boleh tak? Scroll. Oh, kejap. Tafsir keempat ya. Tafsir Madinah. Tafsir Madinah. Prof. Dr. Imad Zuhair. Bukan. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Okey. So, pergi ke harta yang banyak. Harta yang banyak. Kata jamak dari Al-Qantar. Yakni ukuran 100 ratal. Ratal sekitar 3 point. 3 point ke 381? Mana satu tu? 3.81 ni Indonesia punya penulisan. Oh, 3.81 dah ya. Menurut mana 3 kilo? 3 kilo. Cuba kita kira. 3 kilo emas awal. 3 kilo emas ke? Tak tahu, emas kot. Cuba kita kira lah. Kalau 3 kilo emas kan, 1 gram. 900,000. Ya, 1 gram adalah RM250 kan? Ya, betul. Kalau kali dengan 1000, maknanya 1 kilo RM250,000. Kalau kali dengan 3.8. Bukan sejuta lah, 952. 950,000 lah, dekat juta lah. Bukan sejuta. Dia panggil harta yang banyak. Harta yang banyak. Ada duit sejuta, kira harta yang banyak lah. Ratel tu apa? Ratel tu 100 ratel. Kena Google lah. Google kejap lah. Ratel.
Satu ilmu lah juga kan. A-T-H-L, Russell. Maknanya ada duit sejuta tu golongan ni lah ni, harta yang banyak lah ni. Russell. What is Russell? Tak ada pula dalam Google ni Russell. Russell. 100 Russell. R-A-T-H-L. Russell. Tak ada dalam Google lah. Tak ada. Russell. Dalam Google. Bagus lah. Tafsir web ni banyak benda kita boleh refer kan. Macam kuda pilihan ni, sama ada kuda gembalaan ataupun kuda yang diberi tanda kan. Nak kena tanya orang Indonesia kot, yang lebih faham kot. Ini bahasa Indonesia kan. Macam dulu kuda-kuda, sekarang ni ganti dengan kereta lah kan. Kereta lah kan. Kereta yang bagus-bagus. Banyak tafsir lah. Bagus kan. Tapi yalah, tafsir ni yang betul ke tafsir ni, ataupun dia orang saja-saja buat atau dia ikut pemahaman macam mana. Tapi dia adalah ni tafsir ringkas Kementerian Agama kan. Ada juga Indonesia pun. Ni banyak yang refer dengan Mekah dengan Madinah ni, Arab Saudi ni. Bagus. Banyaknya ilmu kadang-kadang kita tak tahu sikit At least kita boleh refer sikit kan, untuk kita dalami benda-benda yang di samping asbabun nuzul kan. Alhamdulillah. Ayat permulaan surah Al-Imran ni, kalau dulu surah-surah masjid lama dulu, dia punya wirid panjang, termasuklah semua ni. Kalau kita tengok kan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal mallah tu, banyak wirid dia. Ini kita baca daripada ayat apa tadi, muka surat 51 sampai 53 kan. 50 sampai 53. 50 ke 51 ke gini? 50 kan? 50. Okey, 50. Setiap kali selesai menerima wahyu Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meminta para sahabat untuk mencatatnya. Beliau memiliki beberapa sahabat yang tugasnya mencatat wahyu setiap kali habis diturunkan. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Ka'ab. Nombor yang tepat dia ada 9 Pak. Tak. 9 ni. Ya, 9. Sahabat yang duduk tapi kat sini dia letak berapa je? 1, 2, 3, 4 je. Ada 9 kan Zain? Ya. Tapi dia tak dalam satu masa 9-9 lah. Dia ikut hierarki masing-masing. Okey. Apa ni, orang Yahudi pada
pada zaman Rasulullah pun sama juga dia tak nak dengar. Contohnya macam ni, ada Asbabun Nuzul ayat 23-24 ni. Ibnu Abbas mengatakan bahawa suatu hari Rasulullah mendatangi orang-orang Yahudi di suatu tempat pendidikan Taurat dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Naim bin Amru dan Haris bin Zaid lalu bertanya kepada Rasul, "Apa agamamu, hai Muhammad?" Rasulullah menjawab, "Aku mengikuti agama Ibrahim." Mereka berkata, "Ibrahim itu menganut agama Yahudi. Jika begitu, mari kita buktikan di dalam isi Taurat." Lanjut Rasulullah. Namun mereka enggan. Kemudian turunlah kedua ayat ini, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir. Lepas tu yang Asbabun Nuzul ayat 25, Ibnu Abbas mengatakan bahawa untuk menegaskan keadaan kaum Yahudi yang tidak mahu beriman kepada Rasulullah, bahkan pada zaman dahulu mereka berani membunuh para nabi dan ulama pada hari kiamat kelak. Maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir. Dugaan zaman Rasulullah lagi hebat. Kalau kita rasa dugaan kita ni dah teruk, Rasulullah lagi dah teruk zaman dulu. Zaman awal perkembangan Islam. Okey, dah 7.30 dah, Beb. Bos, ada apa-apa lagi, Bos? Okey, tak ada apa. InsyaAllah kita sambung besok lah. Sambung besok insyaAllah. InsyaAllah. Hari ni tak ada, dia lebih pada apa nama hari ni, pada zikir banyak hari ni kan. Itulah, sambung besok lah ya. Okey, insyaAllah sambung besok. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa akhirah an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey.